skim tersebut kepada 100% berbentuk grant penuh seperti di zaman pentadbiran Barisan Nasional dulu, berbanding berbentuk 50% grant dan 50% pinjaman ketika ini. Selaku orang kampung YB Menteri, saya mewakili orang-orang di kampung dan di kawasan luar bandar, saya mohon dan merayu agar perkara ini dipertimbangkan. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat bersimpati kepada pekebun kecil, saya pun sama juga. Cuma pada tahun 2024, kita memperuntukkan 100 juta dan kerajaan telah memberi 50% grant, yang lagi 50% kita kena pinjam melalui Agrobank. Jadi dalam konteks Yang Berhormat ini memohon supaya 100% grant, saya akan cuba berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan, bukan saja untuk menambahkan penanaman semula ini, tetapi lebih kepada tengok bagaimana kita mempermudahkan pekebun-pekebun kecil ini dapat meningkatkan pengeluaran mereka. Kerana dalam negara 20 juta metrik tan, tetapi hari ini pengeluaran kita telah menguncup kepada 18.6 juta metrik tan. Ini adalah kerana kita tidak membuat penanaman semula dengan begitu sistematik, sehingga hari ini penanaman semula kita ini untuk pekebun-pekebun kecil hanya sekitar 0.2% saja, dibandingkan dengan standard yang perlu kita buat ialah 4% setahun. Kita cubalah, tunggu hari Jumaat, doa banyak. Harap-harap begitulah, Tok Juru. Rantau panjang. Ya, terima kasih Tuan Deputy. Soalan tambahan saya, selain daripada bantuan yang diberi kepada pekebun-pekebun kecil, adakah usaha kerajaan untuk memberi bantuan atau penggeran juga kepada syarikat-syarikat peladangan kecil dan sederhana, yang mana kebanyakan syarikat ini menanggung kos yang tinggi kerana banyak mengandungi pokok-pokok tua yang mengeluarkan hasil yang kurang, dan juga apakah usaha untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti sawit kepada mereka selepas program tanaman semula? Adakah ada kursus-kursus khusus kepada latihan dan sebagainya kepada pekebun-pekebun sawit ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, kita sebenarnya bila kita galakkan penanaman semula ini, kita tidak limit hanya kepada pekebun kecil. Tetapi pekebun-pekebun yang tidak masuk dalam kategori pekebun kecil, ada banyak insentif yang kita bagi dari segi dia punya investment allowance, dan juga kita juga ingin menekankan kepada pekebun-pekebun kecil ataupun pekebun-pekebun yang ada estate-estate besar ni. Dia sebenarnya kita minta mereka bekerjasama dengan estate-estate kecil. Kalau mereka mempunyai benih-benih yang bagus, yang berkualiti tinggi, jadi sebelum dia pergi membawa benih-benih ini keluar daripada negara kita, kita akan galakkan supaya benih-benih ini dikongsi bersama-sama dengan pekebun-pekebun kecil dan juga estate-estate kecil. Itu benih. Dan banyak lagi dari segi good agriculture practices. Yang itu juga kita galakkan kepada estate-estate ini untuk dia menggunakan standard penanaman, material yang digunakan, baja yang dia berkualiti. Ini semua adalah nasihat yang akan diberi oleh MPOB untuk memastikan industri kita ini terjaga dari segi pengeluaran hasil setiap ladang yang kita tanam kelapa sawit. Terima kasih. Dato' Seri Taqiyuddin bin Hassan, Kotak Baru. Yang Dipertua, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Dipertua, terima kasih rakan saya di Kota Baru, bahawa soalan yang sama ada juga ditanya oleh Sirian Besut 22 Oktober, Tebrau Seputih Bukit Bintang 11 November, Kuala Pilah Tanah Merah 2 Disember, Kepung 9 Disember. Makanya Dipertua, saya mohon izin untuk jawapan saya terhadap soalan-soalan itu disekalikan. Silakan. Saya mohon maklumkan kepada Dewan bahawa Kementerian Dalam Negeri memandang berat isu yang membabitkan insiden ataupun kegiatan counter setting ini. Ini perkara yang melibatkan pelanggaran integriti. Ini adalah merupakan amalan rasuah yang tak boleh ada tolak ansur oleh semua kita, lebih-lebih lagi KDN. Ini juga
adalah perkara yang perlu diteliti dari sudut tata kelola pengurusan. Kena tingkatkan kecekapan dan kena bersungguh-sungguh lakukan perubahan. Kota Baru bertanya apakah langkah tegas? Ada 3 perkara. Pertama, membenteras sindiket yang membawa warga asing. Kedua, tingkatkan kawalan penguatkuasa yang bertugas di kaunter. Dan yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi. Saya jelaskan. Yang pertama, membenteras sindiket membawa warga asing. Jabatan Imigresen Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia serta agensi penguatkuasa yang lain sentiasa meningkatkan usaha untuk membenteras sindiket ini yang membawa masuk pekerja asing secara haram melalui kerjasama strategik sesama mereka. Okey. Jadi kita pembenteras kena secara usaha sama di kalangan agensi penguatkuasa. Suka saya maklumkan pada Dewan sehingga Oktober tahun ini, usaha sama JIM dan pelbagai agensi penguatkuasa telah berjaya menumpaskan 47 sindiket melibatkan 1,285 tangkapan ahli sindiket dan pendatang asing tanpa izin. Hasil kerjasama dan itu keputusannya. 47 sindiket kita banteras. Kita juga perketatkan pemeriksaan di kaunter-kaunter pintu masuk bagi memastikan mereka yang layak saja masuk negara ini. Yang tak layak kita tolak. Yang telah kita tolak artinya kita berikan notice not to land atau nota penolakan masuk. Sehingga September tahun ini kita kenakan NTL kepada warga asing seramai 25,214. Baik. Yang bertugas di kaunter immigration ini, pegawai immigration, kita tingkatkan pemantauan persediaan ke atas mereka. Kita pertingkatkan rondaan, kita pantau melalui CCTV di bilik kawalan, penyelia buat lawatan mengejut ke kaunter-kaunter ini. Dan pegawai kita yang bertugas di kaunter ini juga, Pertua, kita tak benarkan dia bawa alat telekomunikasi. Sebelum dia bertugas dan selepas dia keluar, kita lakukan body search ke atas mereka. Tuan Dipertua, bukan sekadar mereka dikenakan NTL di pintu masuk. Bahkan Immigration juga sudah pun mewujudkan pasukan khas yang membuat rondaan sebelum daripada pengembara ini pergi ke kaunter immigration. Jika pasukan ini mengesan mereka ini berlama-lama, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, masih tak pergi ke kaunter, bermaksud sedang tunggu isyarat daripada sindiket. Nak maklum mereka kaunter mana mereka patut pergi. Hasil daripada pasukan rondaan ini, setakat September tahun ini, kita telah berjaya menyekat 6,694 orang pengembara daripada masuk. Kerana alamat tempat dia nak datang ke Malaysia, dia tak ada, wang dia tak cukup, ya, dan segala macam. Baik, inovasi teknologi adalah jalannya. Immigration sekarang di peringkat akhir 2 perkara. Yang pertama, kita sedang proses memutamatkan perolehan bagi sistem saringan awal penumpang, disebut Advanced Passenger Screening System. Sistem ini membolehkan Immigration membuat saringan awal bagi pengembara yang melakukan perjalanan ke Malaysia. Belum pun mereka sampai, kita dah ada akses terhadap senarai mereka, membolehkan kita membuat pemeriksaan awal. Kita juga sekarang di fasa akhir untuk menaik taraf kamera litar CCTV yang dilengkapkan audio dan visual di kaunter pemeriksaan. Ini antara langkah-langkah tegas yang diambil oleh Immigration sesuai pertanyaan Kota Baru. Terima kasih. Kotak Baru. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Yang Muat Menteri. Jawapan yang tegas, kita harap tindakan pun tegas, insyaAllah. Baru-baru ini telah
mengejutkan kita satu tindakan daripada SPRM terhadap tindakan ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai-pegawai di satu agensi iaitu Jabatan Imigresen Malaysia dengan tangkapan lebih daripada 60 orang yang mana 50 orangnya adalah pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen sendiri yang diketuai oleh seorang pegawai kanan yang sudah bertugas selama 20 tahun di jabatan ini dan dia menguasai lebih daripada 50 orang pegawai imigresen dan dia adalah focal person. Soalan saya daripada tangkapan, serbuan dan juga rampasan yang dibuat oleh SPRM, boleh Dewan ini diberitahu sejak tindakan ataupun aktiviti counter setting ini dibuat, berapakah bilangan warga asing yang lolos daripada counter immigration ini? Pertama, yang keduanya memandangkan perkara ini sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Menteri satu perkara yang cukup serius, pelanggaran integriti, tak boleh ditolak ansur dan dipandang berat oleh kementerian. Adakah kerajaan bercadang untuk membuat satu peruntukan di bawah Akta Immigration untuk mewujudkan satu kesalahan yang penaltinya cukup berat kepada pegawai-pegawai jabatan itu sendiri yang melakukan kesalahan? Itu memerlukan pindaan perlembagaan kalau ada. Yang keduanya, saya ingin bertanya satu maklumat, kalau Yang Berhormat tak boleh jawab sekarang pun boleh bertulis ya. Ya. Berapakah jumlah, soalannya, berapakah jumlah warga asing yang telah masuk ke Malaysia secara sah mulai Januari 2023 sehingga September 2024? Dan saya ingin tahu berapa orangkah yang dikesan tinggal melebihi tempoh atau overstay yang melibatkan warga-warga negara besar seperti China, India dan juga Arab. Terima kasih. Terima kasih. Kota Baru untuk makluman, saya sebut tadi dengan kerjasama polis dan SPRM. Kalau di sana berlaku pelanggaran di bawah Akta SPRM, KDN bagi kerjasama untuk SPRM kuat kuasakan undang-undang. Jumlah tangkapan yang dibuat di bawah seksyen apa, kesemuanya itu dilakukan dengan bebas oleh SPRM. Di peringkat Jabatan Imigresen, kesalahan yang jelas ikut merupakan isu tata tertib ini, kita telah mengambil tindakan terhadap hampir 300 pegawai kita, anggota kita. Ya. Itu menunjukkan seriusnya kita dalam menangani isu integriti ini. Baik. Ada dua soalan spesifik oleh Yang Berhormat. Bertanyakan tentang jumlah mereka yang masuk, yang saya berikan tadi yang dikenakan NTL, dan ada apakah melalui sindiket ini kita dapat mengesan bilangannya. Saya perlu tempoh notis untuk memberi jawapan. Yang kedua, soalan Yang Berhormat tadi ialah kemasukan pelancong dari Januari tahun lepas sehingga sekarang, juga saya perlukan notis. Di kalangan mereka ini daripada 3 negara kategori China, India dan juga Arab yang masuk kemudian tinggal lebih masa. Negara-negara ini adalah antara negara yang kita berikan kelonggaran visa untuk masuk ke negara ini dalam tempoh 30 hari pertama, visa free-nya. Maksudnya kalau dia duduk di sini hari ke-31 dan ke atas, itu kita kategorikan sebagai dia sudah overstay. Okey. Ringkaskan jawapan Menteri. Sorry. Ringkaskan jawapan. Okey, itu jawapan saya. Terima kasih. Okey, Kepong. Tadi. Kepong. Ya, terima. Ya, saya rasa Jabatan Imigresen harus meminta maaf, memohon maaf kepada Yang Berhormat daripada Bintulu sebab beliau menteri yang pertama pada Julai lalu Julai tahun lalu mendedahkan sindiket counter setting ini. Ya, soalan saya berita terkini semalam di Malaysia Kini
mengatakan ada 3 sumber yang kata ada lagi 3 individu, 3 dalang yang belum ditangkap. Nama gelaran mereka Tok Yat, DK dan seorang lagi Adik. Jadi soalan saya, adakah kerajaan tahu identiti 3 individu ini dan mengapa mereka masih belum ditangkap? Sekian, terima kasih. Saya minta Kepong bagi tahu Malaysia Kini, bagi nama tu kepada kita serahkan pada SPRM untuk tangkap. Ya. Itu lebih mudah. Dapatkan nama penuh dia, okey. Sebutkan bukti kegiatan dia, saya serah. Saya bagi jaminan saya akan serah sendiri kepada SPRM. Okey. Jadi dalam parlimen kita tak boleh buat sweeping statement lah. Ya. Dia mesti ada, kita ada tanggungjawab, kita juga ada pertanggungjawaban. Okey. Yang kedua, elak untuk melaga-lagakan saya dengan sahabat saya Bintulu lah. Okey. Kami kerja sebagai satu pasukan cukup harmoni. Ya, dia tegur saya tegur dia, dia kritik saya kritik dia. Itu lumrah perbezaan. Okey. Soal counter setting ni Kepong bukan berlaku ketika Bintulu tegur je. Ini penyakit lama sebenarnya. Jadi yang paling penting bukan kita cakap tentang penyakit dan masalah. Ya. Bagaimana kita cari solution terhadap masalah itu. Itu paling penting. Semangat kami sekarang di KDN ke arah itu. Terima kasih. Saya jemput Tuan Sheikh Ibrahim bin Sheikh Noh Ledang. Terima kasih. Timbalan Yang di-Pertua, soalan Ledang nombor 3. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih soalan dari Yang Berhormat Ledang. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited melaksanakan reformasi pendidikan secara berterusan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menggariskan 11 anjakan termasuk anjakan 7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Pada tahun lepas, Dasar Pendidikan Digital telah pun diluncurkan pada 28 November 2023. Sekali lagi memperkukuhkan pelaksanaan PBBM 2013-2025 dalam usaha melahirkan generasi fasih digital dan berdaya saing menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan beretika. KPM mengukur kemahiran digital murid melalui laporan skor kompetensi digital atau dengan izin Digital Competency Score (DCS). Pencapaian kemahiran digital murid pada tahun 2023 menunjukkan bahawa purata skor murid sekolah luar bandar adalah sebanyak 3.24 poin berbanding dengan purata skor kebangsaan sebanyak 3.31. Manakala purata skor bagi murid sekolah bandar menunjukkan skor yang lebih tinggi iaitu sebanyak 3.34. Maka sememangnya ada jurang di antara murid kita di bandar dan juga di luar bandar. KBM sentiasa menyedari kepentingan penambahbaikan berterusan terhadap ekosistem pendidikan digital agar lengkap dan kondusif di semua sekolah termasuk di sekolah-sekolah di luar bandar. Melalui teras 4 pengupayaan infrastruktur dan juga infrastruktur dasar pendidikan digital, KPM telah pun membangunkan kemahiran digital dalam ekosistem pembelajaran, iaitu rintis kelas hybrid telah dilaksanakan di 110 buah institusi pendidikan terpilih termasuk sekolah-sekolah luar bandar. Ini melibatkan 550 buah kelas bermula pada tahun 2021 dan kelas pintar ini dilengkapi dengan kemudahan peralatan digital seperti smartboard, TV pintar, set kamera, perakam suara dan sebagainya. Pada tahun hadapan 2025, pihak KPM bercadang untuk memperluaskan projek ini kepada 400 buah kelas lagi dan ini termasuk sekolah-sekolah yang terpilih dari bandar dan juga luar bandar. Berkenaan dengan akses internet, KPM telah melaksanakan perolehan baharu perkhidmatan internet bagi tempoh Julai 2024 sehingga Jun 2025 termasuk sekolah-sekolah di luar bandar. Dan khas untuk sekolah-sekolah luar bandar, KPM telah memperkasakan sebanyak 367
buah pusat kegiatan guru dan 16 buah sektor sumber dan teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara, termasuk di luar bandar sebagai pusat kecemerlangan dengan izin Center of Excellence untuk inisiatif pendidikan digital sejak tahun 2022. Dan penaiktarafan ini telah pun selesai pada tahun ini melibatkan peruntukan sebanyak 44.6 juta ringgit. Dan dengan izin. Ringkaskan jawapan. Ya. KBM juga telah melengkapkan perkakasan ICT di makmal komputer sekolah secara berfasa di semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah di luar bandar, melibatkan pembekalan komputer riba 21 unit setiap sekolah, pencetak multifunction 1 unit, projektor 1 unit, charging charge 1 unit. Dan projek ini dilaksanakan melalui 3 fasa dari tahun 2021 sehingga tahun 2023 melibatkan agihan sebanyak 244,158 unit. Dan KBM sentiasa berusaha menambah baik sistem pembelajaran berasaskan teknologi dan digital secara berterusan termasuk di kawasan bandar dan juga di luar bandar. Terima kasih. Ledang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Muhammad Timbalan Menteri atas jawapan yang bernas tadi dan saya percaya amat penting untuk kita lihat tentang bakat di kalangan anak-anak pelajar-pelajar kita untuk tujuan masa depan. Saya ingin bawa kembali tentang cabaran juga yang disebut, antara perkara yang disebut tentang cabaran untuk ekosistem dari segi pendidikan digital ialah guru, iaitu untuk kita menyediakan guru yang berkemahiran digital. Kalau lihat daripada segi statistik, kalau diizinkan. Terus kepada soalan ya. Betul ya. Sebelum sampai pada soalan tu, tahap kompetisi digital guru 2021 ialah 2.2% ialah pada advance, 39.9% ialah tahap pertengahan dan 57.9% adalah pada tahap basic sahaja. Jadi dekat-dekat 58% tahap kompetisi guru kita pada tahap basic sahaja. Jadi tapi ini 2021. Cuma soalan saya ialah apakah tindakan pihak kementerian untuk meningkatkan kompetisi guru, mungkinkah melalui latihan ataupun upskilling supaya mereka juga dapat bantu didik anak-anak supaya dapat meningkatkan kemahiran mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ledang, terima kasih Puan Timbalan Speaker. Sememangnya pembangunan kompetensi digital guru merupakan salah satu fokus dan teras yang penting di bawah dasar pendidikan digital. Dan dalam pada itu, Puan Timbalan Speaker, pembangunan profesionalisme guru berkenaan dengan pendidikan digital selalu diperkiatkan dan tadi ada disebut oleh Yang Berhormat Ledang berkenaan dengan tahap kompetensi digital guru, yang mana tahap asas pada tahun 2021 adalah pada tahap lebih daripada 50%. Saya ingin memberikan sedikit update di sini berkenaan dengan tahap kompetensi digital guru kita, yang mana exercise ataupun saringan ini dibuat setiap tahun. Dan pada setakat 30 September 2024, seramai 364,579 guru telah pun disaring dan mereka di tahap lanjutan 6,338 orang bersamaan dengan 1.73%. Untuk tahap asas telah pun turun kepada 23.61%. So kita nampak satu lonjakan untuk memperkembangkan kemahiran kompetensi digital guru. So tahap asas 23.61% bersamaan dengan 86,062 orang. Dan mereka di tahap pertengahan adalah golongan yang paling besar, 74.66% bersamaan dengan 272,179 orang. Dan pada masa yang sama, pihak KPM juga mengiktiraf sebahagian daripada guru yang berada di tahap lanjutan sebagai guru jauhari digital, iaitu setakat 30 September 2024 seramai 810 orang guru telah diiktirafkan sebagai guru jauhari digital, yang mana mereka adalah mahir dan berkepakaran dalam pengintegrasian teknologi pendidikan digital dan memberikan khidmat bantu dan bimbingan kepada guru-guru setempat. Kita buat secara train the trainer dengan izin. Puan Speaker. Indra Makota.
Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Ada dua perkara. Pertama, soal latihan untuk kompetensi guru itu sejauh mana kurikulum itu didesain oleh kementerian sendiri dan sejauh mana pula ada yang menggunakan latihan-latihan yang disediakan oleh pihak-pihak luar, sebab dalam dalam jawapan bertulis kepada select committee itu ada yang tak jelas antara dua itu. Yang kedua ialah berbalik soalan asal tadi. Di luar bandar ada masalah, guru juga ada masalah di sekolah masing-masing kerana masalah internet, apps dan sebagainya. Tapi kita ada pusat-pusat guru yang setiap daerah tu ada pusat, saya tak ingat namanya, sejauh mana itu juga digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Indra Mahkota, berkenaan dengan bahagian kedua soalan tadi, tadi dalam soalan asal saya, jawapan asal saya telah pun saya sebut berkenaan dengan pusat kegiatan guru. Pusat kegiatan guru yang mana pusat-pusat ini telah pun dinaik tarafkan dan juga dilengkapi dengan peralatan dan perkakasan studio digital seperti yang telah pun dilengkapi dengan peralatan dan perkakasan untuk dijadikan satu studio digital supaya ia boleh digunakan oleh murid dan guru untuk menghasilkan konten ataupun kandungan masing-masing. Tadi saya ada sebut dari tahun 2021 sehingga 2022 sehingga tahun 2024 peruntukan sebanyak 44.6 juta ringgit telah pun diperuntukkan untuk tujuan penaiktarafan pusat kegiatan guru untuk menjadi pusat kecemerlangan, iaitu Center of Excellence. Bahagian pertama berkenaan dengan latihan kompetensi guru. Ringkaskan jawapan sudah tamat. Ya, terima kasih Puan Speaker. Berkenaan dengan latihan kompetensi guru, sememangnya pihak KPM ada berkolaborasi dengan rakan-rakan strategik kita seperti Microsoft, Google dan juga Apple untuk memberikan latihan kepada guru-guru kita dari masa ke semasa. So, kolaborasi dengan rakan strategik itu memang wujud. Sekian, terima kasih. Datuk Wira Haja Mas Emiati binti Haji Samsudi, Masjid Tanah. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Puan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada YB Masjid Tanah. Kerajaan komited untuk memakan teknologi baru muncul seperti kecergasan buatan AI, blockchain dan pengkomputaran awam atau cloud computing dan teknologi kuantum melalui dasar revolusi perindustrian keempat, negara dan juga rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang merupakan paduan utama dan hala tuju strategik dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan memastikan Malaysia kekal berdaya saing di peringkat global. Yang berhormat, kecergasan buatan AI ini, penubuhan pejabat AI kebangsaan pada bulan Ogos yang lepas, tahun 2024, berperanan menjadikan Malaysia sebagai hub AI di rantau ini dan menarik pelaburan asing dan bertindak sebagai penyelaras bagi semua inisiatif AI negara kita. Yang ketiga juga Yang Berhormat, Kementerian Digital bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI telah menyediakan garis panduan tabel urus dan etika ketegasan bantuan AI yang telah dilancarkan pada 20 September 2024 yang lalu. Garis panduan ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah yang diambil oleh adalah selaras dengan prinsip etika melalui pematuhan terhadap 7 prinsip AI, iaitu keselamatan, privasi, kebebasan dan hak asasi manusia dalam penggunaan teknologi ini. Kerajaan juga akan mengariskan pelan tindakan AI kebangsaan 2026 hingga 2030 dalam tempoh 12 bulan akan datang yang merupakan kesinambungan daripada pelan tindakan 2021 hingga 2025 sebelum ini. Kementerian Digital juga turut menilai keperluan pembangunan satu rang undang-undang yang berhormat ialah khusus berkait dengan AI seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara Kesatuan Eropah menerusi
penguatkuasaan the European Union Artificial Intelligence Act. Bagi blockchain pula, Yang Berhormat yang bertanya, kerajaan melalui MOSTI telah melaksanakan Plan Hala 7 Teknologi Blockchain Negara 2021 hingga 2025 yang bertujuan untuk memajukan pembangunan penerapan teknologi blockchain ini di negara kita. Plan ini menjadikan panduan penerimagunaan blockchain yang ke-2.0 dan penyelarasan kepada isu perniagaan di Malaysia seperti pengurusan penipuan, pemantauan rantaian bekalan dan pengesahan identiti yang beroperasi yang meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos operasi perniagaan. Ini ada sedikit untuk dijelaskan dalam kementerian baru. Ringkaskan. Okey. Kempunyaan awam, di samping itu kerajaan sedang mengumbal dasar kempunyaan awam negara yang dijangkakan akan melancarkan pada akhir tahun ini. Salah satu daripada fokus utama dasar ini adalah untuk memperkasakan rakyat melalui keterangkuman digital dalam pendekatan berpusatkan atau citizen centric menggunakan teknologi tersebut. Dan juga teknologi kuantum juga Yang Berhormat, yang seperti mana Yang Berhormat tanya tadi. Kementerian Digital juga sedang menerangkan strategi berkaitan dengan teknologi kuantum untuk menilai potensi manfaatkan ekonomi dan juga pelaburan, dan juga mengenal pasti risiko dan ancaman yang berkaitan serta memperkukuhkan pelindungan data peribadi dalam era teknologi kuantum ini. Sepatutnya panjang Yang Berhormat, tapi tak apa dengan itu. Masjid Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kepakaran tenaga kerja, regulasi dan juga keselamatan serta kesedaran dan penerimaan penggunaan teknologi baru ini seringkali menjadi cabaran utama, terutama sekali kepada wanita di Malaysia. Soalan saya, bagaimanakah dengan mewujudnya pejabat kesejahteraan buatan kebangsaan itu NAIO boleh berperanan dalam memastikan agar wanita Malaysia dilibatkan dan juga diperkasakan selari dengan perkembangan teknologi AI dalam negara, sama ada dari segi peluang ataupun kesedaran tentang kebolehan dan juga ancaman AI, kerana umum tahu bahawa AI ini boleh membahayakan berjuta orang melalui kawalan dan juga manipulasi kepada orang ramai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Penglibatan wanita ni dalam bidang kecergasan buatan AI di Malaysia semakin meningkat Yang Berhormat. Kita tergolong kepada AI kepada wanita saja, tetapi in general, tapi Yang Berhormat nanya spesifik wanita. Dengan pelbagai inisiatif dan juga program bertujuan Yang Berhormat untuk memperkasakan mereka. Berikut adalah beberapa perkembangan seperti penting wanita Yang Berhormat. Kita ada program iaitu daripada MDEC, iaitu Women in Tech Malaysia, bekerjasama dengan Perbanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC untuk meningkatkan penyertaan wanita kita dan dalam pendidikan teknologi Yang Berhormat. Program-program mentor Girls for Girls misalnya akan memperkasakan lebih 1,000 wanita Yang Berhormat pada wanita muda pada tahun ini sahaja. AI untuk rakyat Yang Berhormat, satu program yang baik juga. Dalam talian ini akan melibatkan lebih 1.3 juta Yang Berhormat rakyat Malaysia dalam tempoh 9 bulan dengan 52% daripada 1.3 juta itu adalah data adalah wanita Yang Berhormat. Sangat saya memberikan penjelasan dan jawapan yang betul. Terima kasih. Sri Aman. Terima kasih Puan Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya sebenarnya amat tertarik dengan topik berkenaan dengan teknologi baru ini, terutama sekali berkenaan dengan AI. Jadi saya rasa kita semua tahu bahawa kecerdasan intelligence ni ataupun AI ini dijangka mampu mengganti 80% pekerjaan manusia di masa hadapan ataupun in future dengan izin. Jadi apakah persiapan pihak kementerian ataupun pihak kerajaan dalam menghadapi cabaran masa depan ini? Terima kasih Yang Menteri. Terima kasih Sri Aman. Saya ingat sekadar melalui aplikasi seperti ChatGPT ataupun laporan indeks trend perkajian 2024 Microsoft atau dan selainnya. So 80 seperti mana dikatakan
oleh Yang Berhormat Dari Sriman tadi, pada masa yang sama 80% pekerjaan pengaturan Malaysia ini diperjaki masing-masing menggunakan pakaikan AI ini berbanding dengan purata global sebanyak 77% ini. Yang Berhormat, saya ingat inilah dalam bidang yang baru dan teknologi yang baru, Yang Berhormat. Jadi kita sentiasa supaya setiap teknologi ini akan memberi manfaat kepada rakyat kita dan seluruh Malaysia ini. Jadi saya percaya Yang Berhormat ia juga akan memberikan latihan-latihan inisiatif reskilling dan upskilling juga kepada kerajaan atau untuk melaburkan dalam semua program latihan dan membantu pekerja dan menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi yang baru ini. Kita ada program latihan digital, kita ada program dengan Yayasan TMT Abed Madani bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga ini adalah satu daripada usaha kita supaya rakyat Malaysia mengenal dan juga teknologi-teknologi ini supaya ini dapat memberikan satu imbuhan yang baru untuk kehidupan harian kita pada masa depan. Dr. Richard Rapu alias Aman Anak Bagri Betong. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Puan Yang Di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Betong bersekali dengan Yang Berhormat Bayan Baru yang bertarikh 5 November dan Yang Berhormat Selangau yang bertarikh 11 Disember kerana pertanyaan adalah mengenai isu yang sama. Silakan. Kementerian Berangkutan melalui Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MEFCOM) sentiasa memantau kelewatan dan pembatalan penerbangan oleh syarikat penerbangan di Malaysia. Berdasarkan data Januari hingga Ogos tahun ini, sejumlah 315,388 penerbangan telah dijadualkan, manakala 258,112 penerbangan telah dioperasikan oleh syarikat-syarikat penerbangan Malaysia. Daripada jumlah penerbangan yang dioperasikan, sejumlah 76% penerbangan telah menepati waktu yang dijadualkan. Bagi penerbangan yang menghadapi kelewatan, 90.2% telah ditangguhkan kurang daripada 2 jam, manakala baki penerbangan telah ditangguhkan melebihi 2 jam. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pihak MEFCOM sentiasa memantau ketepatan waktu syarikat penerbangan tempatan melalui kadar on-time performance di KLIA Terminal 1 dan 2. Mengikut data terkini, Malaysia Airlines telah menunjukkan penambahbaikan dengan kadar OTP sebanyak 78.1% pada bulan September berbanding 58.2% pada bulan Ogos untuk laluan domestik, susulan beberapa langkah yang diambil oleh pihak syarikat untuk memperbaiki isu-isu teknikal. Kadar OTP Malaysia Airlines bagi berlaluan antarabangsa juga telah menunjukkan peningkatan kepada 72% pada bulan September berbanding 54.7% pada bulan Ogos. Manakala AirAsia telah mencatatkan kadar OTP sebanyak 67.9% pada bulan September berbanding 70.8% pada bulan Ogos untuk laluan domestik. Bagi penerbangan antarabangsa, AirAsia mencapai kadar OTP sebanyak 61.7% pada bulan September berbanding 69.5% pada bulan Ogos, manakala AirAsia X mencapai kadar OTP sebanyak 81.8% pada bulan September berbanding 80.6% pada bulan Ogos. Batik Air telah mencapai kadar OTP 73.8% pada bulan September berbanding 82.9% pada bulan Ogos untuk laluan domestik, manakala OTP untuk laluan antarabangsa adalah 57.7% pada September berbanding 71.7% pada bulan Ogos. Bagi menangani isu kelewatan dan pembatalan ini, MOT dan MEFCOM pada April 2024 telah menetapkan 85% sasaran OTP dan 80% penerbangan yang mematuhi jadual bagi semua syarikat penerbangan Malaysia yang beroperasi dari semua lapangan terbang di Malaysia. Hasil pemantauan prestasi syarikat penerbangan ini diterbitkan di laman web MEFCOM. Sekiranya syarikat penerbangan gagal mencapai sasaran, ia boleh memberi kesan kepada permohonan syarikat penerbangan untuk pembaharuan atau menambah baik hak trafik udara daripada pihak MEFCOM. Terima kasih. Betul. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang komprehensif yang diberikan. Puan Yang Di-Pertua, bila berlaku kelewatan dan pembatalan penerbangan, seringkali alasan mereka hadapi adalah isu
teknikal dan berapakah ataupun pernahkah syarikat-syarikat penerbangan ini mengadakan sesi lebat urus dengan kementerian bagi menangani masalah ini dan apakah langkah-langkah drastik yang akan dilakukan seperti cadangan untuk menyewa pesawat dan sebagainya, dan terkait juga dengan isu teknikal dan operasi penerbangan MAS ini. Baru-baru ini kita dengar pada awal tahun mereka telah membuat bagi perbelanjaan pemasaran besar-besaran, itu tajaan bersama klub bola sepak terkemuka di IPL, dan adakah ianya mempengaruhi keupayaan syarikat ini mengatasi isu teknikal dan operasi penerbangan mereka? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, Bapak, yang pertamanya saya rasa isu teknikal ini memang dihadapi oleh banyak syarikat penerbangan, bukannya syarikat penerbangan Malaysia Airlines sahaja. Tetapi di seluruh dunia memang kita ketahui bahawa oleh kerana keadaan geopolitik sekarang dan juga beberapa isu yang lain menyebabkan isu supply chain untuk komponen-komponen memang terjejas. Dan kadang-kala ada komponen-komponen yang tidak didapati pada waktu terdekat. Itu menyebabkan isu penyelenggaraan menjadi isu dan dia membelenggu banyak syarikat-syarikat penerbangan. Bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Namun begitu, saya yakin bahawa pihak Malaysia Airlines telah pun melakukan segala yang mampu untuk memastikan isu-isu teknikal ini dapat dihadapi. Dan saya yakin bahawa apa yang dikatakan tadi, penajaan kepada kelab bola sepak itu adalah satu strategi pemasaran. Ia tidak menjejaskan isu-isu penyelenggaraan dan juga maintenance, dan saya yakin pengurusan teknikal itu diberikan prioriti yang tertinggi kerana tahap keselamatan penerbangan adalah top priority dalam syarikat-syarikat penerbangan, khususnya untuk Malaysia Airlines. Terima kasih. Kuala Kangsar. Minta izin Datuk Kuala Speaker. Kangsar. Yang Mak Menteri, saya cuma nak tanyakan tentang tempoh sebulan yang diberikan kepada syarikat penerbangan bagi pembayaran semula akibat pesawat tertunda selama 5 jam atau lebih adalah terlalu lama dan tidak memadai untuk diterima pelanggan. Apakah kementerian boleh mempertimbangkan cadangan tempoh pembayaran balik dipercepatkan kepada tidak lebih daripada 7 hari bekerja bagi memastikan hak dan keperluan pengguna dipenuhi segera? Sekian. Ialah tempoh maksima 30 hari. Tetapi sudah tentu kita cuba menggalakkanlah syarikat-syarikat penerbangan untuk menambah baik dari segi SOP mereka supaya pembayaran balik ini dapat dipercepatkan sekiranya ada berlaku kelewatan. Kerana bagi kita ini adalah satu penambahbaikan. Satu penambahbaikan oleh MAVCOM supaya untuk memastikan hak pengguna ini dapat dilindungi. Kerana kalau kelewatan lebih daripada 5 jam ataupun kalau mereka menjadualkan semula penerbangan-penerbangan melebihi beberapa jam, maka pengguna ada hak untuk menuntut refund, full refund. Dan tempoh 30 hari itu seperti yang saya katakan adalah satu tempoh maksima yang kita berikan kepada syarikat penerbangan. Tetapi kita harap syarikat-syarikat penerbangan ini dapat mempercepatkanlah. Kalau ia dapat percepatkan, maka imej syarikat penerbangan itu lebih baik. Dia juga baik untuk pemasaran mereka dan sebagainya. Terima kasih. Datuk Nge Kuham Beruas. Datuk Speaker minta izin kalau boleh, isu is very Nanti important. berbincang dengan Menteri. Terima kasih Puan Timbalan Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Puan Yang Di-Pertua, terima kasih MP Beruas. Untuk makluman, saluran permohonan bagi pengambilan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, permohonan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT, iaitu saluran melalui sistem UPU online dan bayaran yuran disubsidikan oleh kerajaan. Yang kedua, permohonan diselaraskan oleh Universiti Awam masing-masing, iaitu yang pertama, saluran ambilan sendiri dengan izin direct intake atau ambilan kedua dengan izin second intake dan bayaran yuran disubsidi oleh kerajaan. Yang kedua, saluran komersial, private wing dan bayaran yuran tanpa subsidi.
Bagi pengambilan pelajar yang diselaraskan oleh KPT, dasar pengambilan pelajar sedia ada dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Berdasarkan prinsip ini, semua calon yang layak dengan markah merit tertinggi tanpa mengira kaum, agama, negeri, taraf hidup dan tempat tinggal diberi peluang untuk mengikuti pengajian di institusi pendidikan tinggi awam dan institusi latihan kemahiran awam. Bagi pengambilan pelajar yang dilaksanakan oleh universiti awam pula, ia adalah berdasarkan syarat kemasukan yang ditetapkan dan diluluskan oleh Senat Universiti masing-masing. Berhubung perkara ini berdasarkan sumber universiti awam, kemasukan pelajar bagi sesi akademik 2023-2024 adalah seperti berikut. Kemasukan melalui saluran perdana UP Online berjumlah 105,064 pelajar. Kemasukan ambilan sendiri direct intake ataupun ambilan kedua second intake berjumlah 4,873 pelajar. Dan kemasukan commercial private wing berjumlah 12,110 pelajar. Walau bagaimanapun statistik sebenar bagi 2024 hanya akan diperolehi setelah berakhirnya tahun 2024. Sekian, terima kasih. Berwas. Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk soalan tambahan saya, untuk kes-kes memasuki aliran secara biasa yang disubsidikan oleh kerajaan, adakah kerajaan mengamalkan sistem kuota kemasukan kepada sesuatu khusus, terutamanya khusus-khusus profesional, membezakan pelajar-pelajar aliran matrikulasi dan aliran STPM? Kerana setiap tahun ada pelajar-pelajar STPM yang mendapat A dalam semua mata pelajaran dengan CGPA penuh 4.0 tetapi tidak ditawarkan khusus pilihan pertama mereka. Seperti sebagai contoh, tahun ini saya telah kemukakan kepada Menteri Pendidikan Tinggi kes Cik Do Yok Lok yang mendapat 4A STPM, CGPA 4.0 penuh, markah penuh, dan telah memohon untuk khusus veterina medicine di UPM, iaitu pilihan pertama beliau, tetapi hanya ditawarkan khusus Bachelor of Animal Science, pilihan kelima beliau. Boleh jelaskan, memandangkan kerajaan senantiasa mengatakan kemasukan penuntut-penuntut ini, pelajar-pelajar ini adalah berdasarkan merit. Terima kasih. Okey, terima kasih MP Bruas atas soalan tambahan. Memang seperti yang saya sebut tadi, kita mengamalkan prinsip meritokrasi yang menggunakan 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Tetapi ada beberapa kursus yang memang mendapat permintaan tertinggi di universiti awam ini, kita terpaksa mengadakan temuduga seperti perubatan limited. Kita ada hanya beberapa pelajar saja yang kita boleh terima, tapi yang memohon lebih kurang 6,000. Jadi kita perlu juga buat sesi temuduga ini untuk kita pastikanlah yang memang dapat, yang benar-benar dapat memperoleh markah tertinggi, temuduga ini akan dapat masuk. Tetapi untuk kes yang secara spesifik yang disebut oleh MP Bruas nanti saya akan cuba dapat soalan lagi satu bahagian ialah ada kota yang ditetapkan untuk murid-murid atau pelajar daripada sistem matrikulasi dan dengan STPM. Yang setakat ini tidak ada kota yang cuma itu yang saya sebut tadi, kita berdasarkan meritokrasi dan juga terpaksa kita buat temuduga untuk memastikan pelajar yang benar-benar layak. Okey, terima kasih. Kolakra. Terima kasih Timbalan Ketua. Soalan saya pada 22 September yang lalu, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi menyatakan bahawa ibu bapa tak perlu risau terhadap yuran bagi keluarga yang B40. Jadi soalan saya, apakah inisiatif kerajaan dalam menyediakan beasiswa khas kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk meneruskan pengajian di peringkat pengajian tinggi? Itu satu. Yang keduanya, apakah kementerian berhasrat untuk menghapus kira yuran tertunggak bagi golongan B40 yang tidak mampu bayar walaupun telah beri tempoh sebagaimana penghapusan hutang kepada yuta yang dibuat baru-baru ini? Terima kasih.
Terima kasih atas soalan tambahan. Okey, untuk pelajar-pelajar, memang kita telah melalui Yang Berhormat Menteri telah buat kenyataan media dan juga saya sendiri bahawa memang untuk golongan B40 jangan risau, boleh masuk mendaftar tanpa memikirkan yuran pendaftaran. Yang itu semua sudah diselaraskan kepada semua universiti awam dan Naib Chancellor telah maklum tentang perkara tersebut. Dan untuk memudahkan juga pelajar-pelajar golongan B40 ini, di PTPTN disediakan wang pendahuluan sebanyak 1,500. Apabila pelajar-pelajar ini memohon semasa mengisi UP online itu, mereka perlu tik keperluan ini dan PTPTN akan menghantar surat kepada mereka untuk mereka dapat tunaikan 1,500 itu. Dan yang lain juga banyak yang kita sediakan dan seperti yang kita selalu war-warkan, kita ada program sulung untuk anak pertama yang masuk ke universiti di keluarga golongan B40 ini akan kita pertimbangkan untuk mendapat beasiswa tanpa yuran ini. Tetapi dia mesti CGPA-nya mestilah 3.0. Itu antara syarat utamanya. Dan yang lain itu kita yuran tertunggak ini kita kena kaji sebaik mungkin sebab kita tidak maulah kita hanya hutang-hutang lapok ni kita hapuskan begitu saja, tapi kita kena perincikan dahulu. Dan ini kita akan, saya pikir pihak universiti akan memperincikan hal-hal inilah. Juga kementerian akan menilai perkara ini sama ada mau hapus kira atau tidak. Okey, terima kasih. Tuan Hassan Soalan tambahan, Speaker. Baling. Terima kasih Tuan Dan Ketua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Soalan 7. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat Baling, data kehadiran calon peperiksaan SPM adalah merujuk kepada calon yang pertama kali menduduki peperiksaan SPM dengan mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Bagi peperiksaan SPM tahun 2023, seramai 10,160 orang calon tidak hadir menduduki peperiksaan. Dan sekiranya dibandingkan berkenaan dengan data atau statistik pada tahun 2022, seramai 14,858 orang calon tidak hadir untuk menduduki peperiksaan. Maka kita nampak satu penurunan lebih daripada 4,000 lebih kurang 4,700 berbanding dengan tahun 2022. Murid yang tidak hadir SPM pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebanyak 4,698 orang. Suka juga saya jelaskan di sini bahawa daripada 10,160 orang calon yang tidak hadir pada tahun 2023, calon dari sekolah kerajaan adalah seramai 8,676, diikuti dengan calon persendirian 1,263 dan diikuti dengan calon swasta, calon sekolah menengah agama negeri, sekolah menengah agama rakyat dan sekolah di bawah agensi kerajaan. KBM sentiasa cakna mengenal pasti punca-punca ketidakhadiran calon peperiksaan dengan lebih terperinci agar intervensi yang berfokus dapat diambil. Berdasarkan kepada analisis daripada KPM, antara punca ketidakhadiran termasuk nombor 1, pekerja, berhenti sekolah, masalah keluarga, pindah sekolah, sakit dan juga faktor-faktor yang lain. Memang pihak KPM ada membuat analisa berkenaan dengan faktor-faktor supaya kita mampu untuk melaksanakan intervensi. Sehubungan dengan itu, KPM dalam tindakan terkini telah merancang pelan intervensi dan melaksanakan pemekasaan terhadap program-program sedia ada. Kita ada program-program intervensi sedia ada, namun apa yang saya nyatakan di sini adalah program-program yang terkini. Nombor 1, menubuhkan catatan kuasa khas tindakan kempur kehadiran calon SPM sesi 2024-2025. Nombor 2, mendayagunakan pentaksiran psikometrik
bagi mengumpul maklumat gambaran trait psikologi dari segi minda dan jiwa untuk membantu murid mengenali personaliti kendiri dan membuat keputusan berdasarkan kebolehan sendiri. Nombor 3, melaksanakan program persediaan menghadapi peperiksaan SPM melalui inisiatif seperti program Minda Sihat Sekolah dan sebagainya. Nombor 4, melakukan aktiviti berfokus seperti ziarah cakna oleh PIBG, PIBKS dan juga golongan yang lain, dan baru-baru ini dengan kolaborasi bersama-sama dengan Kementerian Kewangan, KPM dan Kementerian Kewangan telah pun melancarkan program Anak Kita Semarak Potensi Malaysia yang juga salah satu fokus adalah untuk program SPM di sekolah menengah. Dan pada masa yang sama, kita juga ada satu sistem, ya sudah habis. Kita juga mempunyai satu sistem, iaitu sistem pengesanan lepasan SPM melalui sistem e-profile kejayaan murid yang digunakan untuk mengumpul data berkenaan dengan hala tuju murid selepas SPM. Dan KPM yakin dengan usaha yang berterusan dan komitmen semua pihak, kita dapat memastikan golongan yang tercicir itu golongan ini tidak terus tercicir daripada sistem pendidikan. Terima kasih. Baling. Terima kasih Timbalan Menteri. Selain daripada calon yang tercicir ini sudah bekerja, berkahwin, meninggal dunia, salah satu faktor lain ialah tentang kemiskinan. Seperti mana yang disiarkan salah seorang pelajar yang bernama Suha Nusi dari Kelantan tidak dapat menyambung pengajian ke MRSM kerana kemiskinan. Tahun lepas, KPM ada menyebut bahawa akan membuka sekolah khas untuk golongan miskin. Saya ingin bertanya, setakat manakah perancangan ini dilaksanakan? Terima kasih Yang Berhormat dari Baling. Sememangnya berkenaan dengan bantuan yang kita bagi kepada anak-anak kita yang miskin, bagi KPM kita mempunyai 18 bantuan secara khas dan juga secara khusus, bantuan am dan bantuan khusus kepada anak-anak kita. Yang mana pada sebagai contoh, pada awal persekolahan pada tahun ini sejumlah 788 juta ringgit telah pun disediakan untuk membantu anak-anak kita bagi persediaan pada awal persekolahan. Setiap satu anak-anak kita akan mendapat RM150. Dan pada masa yang sama, kita juga ada bantuan-bantuan khas yang diberikan kepada anak-anak kita yang berpendapatan rendah, khasnya mereka yang berada di paras kemiskinan, miskin tegah. Dan pada masa yang sama, seperti kita ada rancangan seperti RMT dan juga PSS, program susu sekolah, program rancangan makanan tambahan, itu juga merupakan sebahagian daripada usaha KPM untuk memastikan bahawa anak-anak kita diberikan akses pendidikan dan juga nutrition yang mencukupi. Berkenaan dengan soalan khas untuk anak-anak miskin, mungkin selepas ini saya bekalkan maklumat secara lebih lanjut kepada pihak yang berhormat kerana pada ketika ini saya tidak ada maklumat terkini berkenaan dengan soalan tersebut. Terima kasih. Pulai. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya ingin mengambil kesempatan di sini memuji tindakan dibuat oleh pejabat pendidikan daerah Johor Bahru dalam menyelesaikan masalah keciciran ini, di mana mereka mengenal pasti, pejabat pendidikan daerah ini mengenal pasti ataupun menyerai pendek pelajar bermasalah, tentukan apakah masalah yang dihadapi, kemudian tentukan kos kenapa pelajar-pelajar tidak bersekolah, ya. Dan kos ini dibincang di peringkat parlimen dan parlimen terbabit membantu dan Pulai membantu RM50,000 untuk menyelesaikan masalah ini. Soalan saya adalah, apakah pendekatan pejabat pendidikan daerah Johor Bahru ini telah dilaksanakan di tempat lain untuk memastikan pelajar-pelajar ini tidak tercicir? Terima kasih Yang Berhormat dari Pulai.
Terima kasih atas pencerahan berkenaan dengan tindakan yang telah pun diambil oleh PBD Johor Bahru yang nampaknya amat terkesan dan sekiranya pendekatan yang diambil sememangnya setiap PBD kita mempunyai inisiatif untuk memantau nombor satu kehadiran anak-anak kita ke sekolah dan nombor dua berkenaan dengan sekiranya kita nampak ada risiko keciciran maka tindakan lanjut akan terus diambil dan kita tidak tunggulah tidak tunggu supaya masalah itu menjadi lebih besar. Dan apabila kita berbincang berkenaan dengan isu keciciran, tadi dalam jawapan asal saya ada sebut berkenaan dengan program anak kita. Program anak kita ini telah pun dilancarkan oleh dua menteri, Menteri Kewangan dan Menteri Pendidikan pada bulan September yang lepas, yang mana program ini telah pun disediakan satu peruntukan sebanyak 100 juta ringgit oleh Kementerian Kewangan. Dan program ini melibatkan 3 program utama. Nombor 1, isu program SPM. Nombor 2, program murid cicil dan nombor 3, program 3M. Program SPM melibatkan anak-anak kita dari seluruh negara. Kita fokus lebih kurang 500 sekolah menengah dan melibatkan lebih kurang 10,000 murid tingkatan 5 bagi SPM 2024. Dan bagi SPM 2025 kita melibatkan 22,000 murid tingkatan 4 di bawah program SPM di bawah program anak kita. Timbalan Speaker, berkenaan dengan program murid cicil juga, kita dalam program anak kita ini, kita fokus kepada 6 negeri, iaitu Selangor, Kedah, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak sebagai satu permulaan bagi program anak kita. Dan program-program yang dilaksanakan termasuk ziarah ke rumah murid cicil, kaunseling dan pemberian bantuan. Dan kesemua ini pihak KPM dan juga MOF laksanakan kesemua pendekatan ini adalah on top of apa yang telah pun kita lakukan, nombor 1. Nombor 2 juga kita lakukan kesemua inisiatif ini bersama-sama dengan rakan-rakan strategi kita termasuk LIPAD, termasuk Teach for Malaysia dan juga universiti-universiti awam seperti OPSI dan juga universiti-universiti yang lain. Dan kita berharap dengan satu kolaborasi sebegini kita dapat menangani isu bukan saja isu SPM seperti yang dibangkit tetapi juga isu murid cicil yang disebut oleh Yang Berhormat Pulai. Terima kasih. Tuan Chong Zhimin Kampa. Terima kasih Timbalan Puan Speaker. Soalan saya soalan nombor 8. Puan Yang Dipertua, saya mohon untuk membacakan jawapan bagi pihak Menteri Kewangan 2. Beliau sihat tapi suaranya tidak sihat. Maka saya akan membacakan satu persatu jawapan yang diberikan. Pergerakan nilai ringgit pada tahun ini didorong oleh perkembangan dalam pasaran global dan prestasi ekonomi domestik yang kukuh. Sejak 2022, kadar dasar yang lebih tinggi di negara ekonomi utama telah menarik dana pelabur dari negara membangun termasuk Malaysia. Dengan peralihan pendirian dasar monetari ekonomi utama global, terutamanya Amerika Syarikat, yang telah mula menurunkan kadar dasar, tingkah laku, sentimen pelabur turut berubah berikutan perbezaan kadar faedah yang semakin mengecil. Perkembangan ini telah menyebabkan kesanggupan mengambil risiko, risk appetite, pelabur terhadap mata wang pasaran yang pesat membangun dengan izin emerging market currencies termasuk ringgit untuk meningkat. Selain perkembangan global, ringgit Malaysia menunjukkan prestasi lebih kukuh berbanding mata wang serantau didorong keyakinan pelabur terhadap agenda pembaharuan kerajaan. Pendekatan kerajaan meyakinkan kerana mengambil pendekatan pertamanya menetapkan hala tuju jelas melalui kerangka ekonomi madani dan keduanya menyusuli dengan pelaksanaan pembaharuan dasar termasuk Akta Keuangan Awam dan tanggungjawab fiskal serta penyasaran subsidi elektrik, air dan diesel. Kerangka ekonomi madani juga disokong melalui kertas dasar seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang menetapkan strategi dan fokus pelaburan negara untuk menyokong peralihan ekonomi negara supaya lebih makmur, mampan dan terangkum.
Seterusnya, asas ekonomi negara bertambah kukuh. Pertama, pertumbuhan ekonomi suku kedua 2024 mencapai 5.9% berbanding suku pertama 4.2%. Kedua, pengangguran terus menurun ke paras 3.2% bulan Ogos 2024 selaras dengan keadaan sebelum COVID-19. Dan ketiga, inflasi Ogos 2024 pada 1.9% kekal pada tahap terkawal berbanding 2% untuk 3 bulan sebelumnya. Selain itu, pelaburan yang diluluskan, perdagangan serta indeks pengeluaran perindustrian menunjukkan prestasi yang lebih kukuh serta sistem kewangan yang teguh turut menyumbang kepada peningkatan nilai ringgit. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia juga telah mengambil tindakan terselaras untuk menggalakkan pendapatan pelaburan asing dibawa balik dan ditukarkan pada ringgit oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC dan korporat. Langkah ini membantu mewujudkan aliran dua hala yang lebih rancak dalam pasaran pertukaran asing domestik, seterusnya membantu mengukuhkan nilai ringgit. Terima kasih. Kampa. Terima kasih penjelasan daripada Wabi Timbalan Menteri. Sebelum ini pihak pembangkang mainkan isu nilai wang ringgit. Ada yang cakap sampai nilai rahmah. Ada yang guna pakai data yang salah daripada Google untuk menyerang kerajaan. Tapi hari ini kita nampak nilai ringgit kian meningkat dan ini disebabkan oleh nilai yang kukuh. Dan kita perlu ingat, nilai ringgit ni dia ada lagging effect. Apabila kerajaan baru naik, dia bukan terus naik. Dia akan sekarang 2 tahun kita nampak efek dia. Jadi soalan saya, bank-bank pusat utama seperti di Amerika Syarikat dan United Kingdom telah turunkan kadar faedah mereka masing-masing. Adakah Bank Negara Malaysia akan mengikut jejak bank-bank pusat ini? Dan jika ya, apakah kesan yang akan ada terhadap ringgit? Terima kasih Wabi Kampa. Ada jawapannya di sini. Soalan bocor. Saya mengakui bagi pihak Kementerian Kewangan soalan bocor. Kalau tidak, saya tak boleh menjawab walaupun saya tahu jawapan. Walaupun boleh menjawab, tapi tidaklah boleh memandai-mandai dari kementerian lain ni. Jawapannya begini. Keputusan OPR oleh Bank Negara Malaysia akan terus didorong oleh perkembangan domestik Malaysia yang mempengaruhi prospek pertumbuhan dan inflasi. Misalnya, ketika Bank Pusat Amerika Syarikat meningkatkan kadar dasarnya secara mendadak, Bank Negara Malaysia tidak ikut bersama dengan menaikkan OPR kita ke lingkungan 5%. Sebaliknya, OPR kekal di paras yang sama 3%. Prinsipnya tetap sama untuk situasi sekarang. Pertimbangan Bank Negara Malaysia berbeza daripada bank pusat lain dan lebih bergantung kepada keadaan yang kita sendiri hadapi. Ekonomi Malaysia pada masa ini berada pada tahap yang menggalakkan dan tekanan harga masih terkawal. Paras OPR pada masa ini adalah kondusif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Bagan Surai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Ramalan daripada BMI ringgit yang menunjukkan akan berlaku lonjakan paras ringgit Malaysia berbanding dengan USD. Justru itu sudah tentulah ia akan membawa satu risiko, antaranya ialah spekulatif di dalam pasaran keuangan yang sentiasa berubah-ubah. Justru itu sejauh manakah pihak kementerian bersedia dan mengambil tindakan yang proaktif dalam memastikan kesan negatif akibat spekulatif ini supaya tidak membahaya ekonomi dan juga keuangan negara. Terima kasih, Puan Speaker. Datuk Yang Pertua, ialah saya membantu Menteri Kewangan dulu. Saya tidak lagi di Kementerian Kewangan, oleh itu saya akan minta Kementerian Kewangan menjawab secara bertulis. Boleh. Baik. Tuan Tan Kok Wai, Ceras. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Ada bocor tak boleh jawab. Okey, terima kasih Puan Dipertua. Terima kasih rakan saya Ceras. Untuk menjawab soalan nombor 9, jurang digital merujukkan kepada perbezaan dalam akses dan penggunaan teknologi digital antara pelbagai kumpulan masyarakat. Oleh demikian, merapatkan jurang digital di antara rakyat yang mungkin akan disebabkan oleh kecergasan buatan AI kita.
Dan kementerian telah merancang beberapa inisiatif bagi mengatasi isu tersebut, di antaranya program AI untuk rakyat yang berhormat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman rakyat mengenai AI kita. Program ini menyediakan model pembelajaran kendiri dalam talian yang boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat kita. Setakat 4 Oktober ini 2024 terdapat seramai 1.19 juta rakyat telah terlibat dalam program, iaitu program tersebut, program AI. 7,000 peserta bagi kategori umur di bawah 18 tahun. Kedua, 422,000 peserta bagi kategori 18 hingga 35 tahun. Yang ketiga, 599,000 peserta bagi kategori umur 35 hingga 50 tahun dan 170,000 peserta bagi kategori umur 50 ke atas, bermakna atas dari 50 kurang sikit. Kerjasama dengan sektor swasta yang berhormat, kerajaan dengan syarikat swasta seperti Intel Malaysia diadakan bagi membangunkan kedudukan pembelajaran digital agar literasi digital dan juga pemahaman mengenai AI dapat kita dipertingkatkan. Program promosi juga AI ini berhormat ialah promosi melalui media sosial dan agensi kerajaan seperti media rakan muda di bawah Kementerian Belia dan Sukan serta juga media sosial Pusat Sains Negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi merupakan meluaskan supaya lebih pemahaman dan juga penerimagunaan rakyat terhadap teknologi AI ini berhormat. Kita ada pejabat kecergasan buatan kebangsaan atau National AI Office NAIO, penubuhan pejabat kecergasan buatan kebangsaan atau National AI Office NAIO berperanan menggalakkan penyelidikan yang berhormat, pembangunan dan juga penggunaan AI dalam sektor awam dan swasta. NAIO memainkan peranan penting dalam memastikan ekosistem AI di Malaysia berkembang dengan bekerjasama antara sektor, memperkasakan inovasi dan juga menyokong pembangunan ekonomi digital negara. Sebenarnya banyak lagi yang berhormat. Boleh bagi jawapan tertulis. Okeylah. Ceras. Terima kasih pada jawapan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ialah bagaimana kerajaan dapat merancang untuk menangani kemungkinan kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh AI dan otomasi di berbagai sektor, dan untuk memastikan sistem AI dibangunkan dan digunakan tanpa bias yang boleh membahayakan komuniti terpinggir. Saya ingin tahu apakah langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Terima kasih Yang Berhormat. Setiap perkara yang baru, kerisauan kepada rakyat kita juga berhormat. Jadi kerajaan telah menubuhkan pejabat AI kebangsaan di mana pejabat ini akan menjalankan kajian berhubung dengan impak AI di negara kita. Berhormat, kita mesti mempunyai bersedia dan juga memberi perubahan dari segi pemodalan digital yang bergerak begitu pantas sekali di seluruh dunia ini. Kita mesti memuatkan satu program inisiatif reskilling dan upskilling yang berhormat bagi kerajaan Malaysia untuk melabuhkan dalam program latihan dan membantu pekerja menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Kita ada program latihan digital juga, kerajaan bekerjasama dengan industri pendidikan dan juga syarikat swasta untuk menyediakan khusus dalam kemahiran digital seperti pengatur cara atau analisis data, kecergasan buatan dan juga program seperti Glow Online Workshop. Dan selain dari itu kita ada banyak untuk memberikan program
dana pembangunan kemahiran, platform pelajaran dalam talian, dan juga kita mesti bekerjasama dengan industri-industri untuk menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta. Dan ini adalah satu untuk menyertakan relevan dengan keperluan industri masa depan yang berhormat. Sangat itu jelas jawapan. Padan Terak. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya merujuk kepada laporan berita yang dikeluarkan oleh Sinar Harian pada 5 Februari 2024, iaitu yang bertajuk Malaysia juga berdepan dengan risiko jenayah AI. Sama juga laporan daripada media Sinar Harian 18 September 2023, polis menyatakan kes jenayah cyber mungkin akan meningkat kerana AI. Soalan saya, apakah pihak kerajaan mempunyai perancangan untuk memastikan jenayah digital melalui AI ini dapat dibendung, dan apakah usaha yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menjalankan penyelidikan mengenai kesan AI terhadap masyarakat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingat dalam kementerian kita Yang Berhormat, banyak telah ditujukan kepada kita masalah-masalah. Kalau ada AI ini adalah memberikan kebaikan atau keburukan. Tapi setiap perkara teknologi yang baru, kita minta ke semua rakyat Malaysia ini, kita mengambil inisiatif yang kebaikan Yang Berhormat. Kadang-kadang bila perkara yang baru ini banyak nasil-nasil yang telah menyerang kita. Tetapi Berhormat, itulah kita dalam dua persidangan lepas kita ada meluluskan keselamatan cyber, dan juga kita ada akta jabatan dari JPDP, jabatan peribadi kita. Dan juga Yang Berhormat, bukan setakat itu aja, Yang Berhormat patut bertanya, AI ini adalah memberi penyumbangan kepada negara yang begitu luas. Jadi saya ingat untuk beritahu Dewan ini, AI ini sangat dapat menyumbangkan sehingga USD 15.7 trilion kepada ekonomi negara kita Yang Berhormat. Dan ini satu pada menjelang tahun 2030. Ini harus diberitahu oleh kepada rakyat ataupun Dewan ini. Dan juga Yang Berhormat, kepada untuk penambah di antaranya juga kita ada dalam 2030 nanti 2.6 trilion juga USD, dan juga sehingga USD 44 trilion kepada ekonomi dunia setiap tahun Yang Berhormat. Ini harus ambil iktiraf dan juga kerajaan. Dan Yang Berhormat, saya percayalah Yang Berhormat, cyber security Malaysia juga seperti saya kata tadi dapat menangani insiden-insiden cyber yang dilaporkan seperti ransomware dan cyber dan data leak dan sebagainya Berhormat. Jadi saya minta pegawai saya di belakang itu akan memberikan lebih terperinci sedikit jawapan seperti mana yang ditanyakan Berhormat tadi. Terima kasih. Datuk Kir bin Mohamed Noor Ketereh. Terima kasih Timbalan Yang Bertuah. Kepada sahabat saya Menteri Dalam Negeri, soalan saya nombor 10. Sorry. Silakan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Jawab soalan. Ya. 10 kan? Ya. Terima kasih Tereh. Atas minat untuk mengetahui perkembangan operasi Agensi Kawalan Sempadan Malaysia. Baik, untuk makluman Yang Berhormat, rang undang-undang Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan ini telah kita bentang dan telah kita lulus sama-sama di Dewan ini dan kemudiannya di Dewan Negara. Dewan Negara pada 1 Ogos tahun lepas. Jadi pada masa ini, rang undang-undang ini sedang dalam peringkat untuk menunggu perkenan diraja. Dan seterusnya proses pewartaan. Itu susul galur dia, ya. Baik, dari segi operasi Yang Berhormat, kita akan mulakan mengikut fasa. Jadi fasa 1 ni dia akan melibatkan kita ambil alih 5 pintu masuk bermula 1 Februari. Ya. Sebenarnya kita akan mulakan 1 Januari, iaitu pintu masuk Rantau Panjang. Berikutnya 1 Februari dituruti dengan KLIA 1, KLIA 2 termasuk kompleks kargo,
kemudian ICQS Bangunan Sultan Iskandar, termasuk JB Central, yang ketiga Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor, dan yang keempat Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Jadi kita mula 1 Januari rantau panjang, 1 Februari kita tambah 4, jadi fasa pertama ni 5. Baik, apa justifikasi kita pilih 5 ni? Dia sejajar dengan keputusan Jemaah Menteri 24 Julai dengan memikirkan bahawa 5 pintu masuk tersebut mempunyai ciri-ciri demografi dan risiko yang berbeza. Ada laut, ada darat. Ya. Baik. Oleh yang demikian, operasi agensi ini di pintu masuk di fasa pertama ini akan membolehkan agensi ini membuat analisis dan menambah baik sebelum kita buat roll out ke semua pintu masuk yang lain. Jadi persiapan untuk memulakan operasi di 5 pintu masuk ni, Muhammad, dia melibatkan kita kena bangunkan SOP pelbagai jabatan atau agensi. Sebab agensi ini wujud dengan mengumpulkan pelbagai agensi yang bertugas di sempadan. Dan kita akan bangunkan juga arahan tetap ketua pengarah agensi sempadan ini untuk kita guna pakai. Jadi selain kita mengutamakan SOP dan juga arahan tetap ketua pengarah, ini dari segi pentadbiran, agensi ini juga akan bagi fokus untuk menyelesaikan isu sumber manusia, aset dan kewangan untuk memastikan proses transisi operasi pintu masuk ni lancar. Jadi buat masa sekarang, kita ada 78 kekuatan kaki tangan. Bila roll out sepenuhnya, kita akan ada 13,420. Itu angka yang kita sasarkan. Ya. Jadi sekaligus pengambilan aset pun akan berlaku secara berperingkat juga. Terima kasih. Ketere. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang begitu detail. Soalan tambahan saya adalah, adakah AKPS ni akan mengambil semua aset-aset yang ada di pintu masuk, termasuk bangunan untuk pengoperasian mereka? Yang kedua, bagaimana pula dengan uniform dan logo yang akan diseragamkan? Dan ketiga, bila skim perkhidmatan AKPS ini akan dilaksanakan? Dan akhir sekali, bila agak-agak nak ambil veteran kita lah untuk bekerja dengan yang dah bersara, yang muda-muda lagi sekarang ni, ramai tu. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Muhammad. Ada 4 perkara. Ya. Yang pertama, dari segi pengambilan aset, tidak syak lagi lah. Walaupun dia agensi baru, tapi dia menggabungkan pelbagai agensi. Jadi proses pengambilan aset ni apakah akan kita ambil alih aset? Jawapannya ya. Bagaimana dia dilakukan, kita akan buat cara berperingkat. Kerana aset yang sedia ada ni, dia terikat dengan kontrak, terikat dengan tempoh sewaan, dan dia di bawah pelbagai agensi. Jadi kita nak laksanakan cara berperingkat ya. Kalau dia merupakan kenderaan, kita akan ambil cara berperingkat. Kalau dia melibatkan mesin pengimbas kargo dan barangan penumpang, juga berperingkat. Bangunan sekalipun, proses itu akan berlaku secara berperingkat. Baik, apakah kita akan juga membuka ruang pada penyertaan veteran? Saya sebut tadi 13,420, tentulah dia ikut skim pengambilan pejawatan oleh kerajaan. Saya terbuka dengan cadangan tersebut. In fact, dari segi kekuatan yang ideal itu jumlahnya. Kita juga faham kerajaan ada kekangan dari segi mewujudkan pejawatan baru. Kerana Yang Berhormat membangkit perkara yang sangat spesifik, apakah ada ruang untuk bekas tentera, terutama yang punya kepakaran. Dia mungkin dulu bahagian IT, dia mungkin dulu bahagian kawalan sempadan, dia ada manfaatnya ruang. Saya terbuka dari sudut bukan saja pejawatan tetap tapi juga pejawatan kontrak misalnya. Jadi itu saya akan serahkan kepada proses pengambilan mengikut perkhidmatan awam. Tapi cadangan Yang Berhormat itu saya anggap baik dan ianya ada ruang untuk kita berikan pertimbangan. Ya, terima kasih. Paya Besar. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Agensi Kawalan Sempadan Malaysia akan beroperasi seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri selepas diperkenankan. Cumanya persoalannya Yang Berhormat Menteri, bagaimana keberkesanannya? Adakah akan wujudnya satu keyakinan kepada rakyat dan bagaimana agensi ini membuat update? Sebab lawatan kami ke Eskom 2 minggu lepas bersama 6 orang lagi wakil rakyat melihat Eskom itu adalah tempat yang sangat selamat ketika ini di kawasan Lahad Datu. Tetapi bagaimana komunikasi yang kita buat, dan saya bimbang sekiranya agensi ini beroperasi nanti, sekiranya tidak ada strategic communication yang baik, sudah pasti kita hadapi masalah. Kita akan dapat travel advisory note daripada negara-negara seperti Japan dan South Korea. Dan ini akan merencatkan ekonomi kita apabila kita laksanakan visit Malaysia 2026 nanti. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Pak Yang Besar. Penubuhan agensi baru ni, Yang Berhormat, didorong oleh sekurang-kurangnya 4 perkara. Pertama, kita nak pastikan people's mobility itu seamless di kawalan sempadan. Mobility barangan juga lancar. Kita nak perbaiki sistem penyampaian. Kalau kita tengok negara jiran kita, single agency, ICA, Singapura. Kita, kawalan sempadan itu ada sampai lebih 20 agensi. Okay. Jadi, rumit untuk berurusan dengan 20 agensi, terutama kalau kita bekerja dalam budaya in silo. Kita jaga turf kita masing-masing. Jadi, kita ke arah meningkatkan kecekapan dari segi sistem penyampaian. Dan yang keempat, ialah dari sudut keselamatan. Ya, lebih mudah kita kawal bila kita berada di bawah satu bumbung. Ya, jadi itu semua perkara yang mendorong kerajaan mengumumkan dan kita dalam Dewan ini kita luluskan dan 1 Mei tahun ini kita mulakan. Baik. Eskom adalah satu success story pada ketika negara diuji dengan ancaman keselamatan serangan Lahad Datu, maka Eskom itu kemudiannya merupakan gabungan beberapa agensi penguatkuasa. Dan sebelum daripada itu, ianya berseleraklah kita jaga bidang kita masing-masing. APMM, Agensi Maritime, jaga wilayah laut. Tentera jaga kawasan keselamatan pertahanan. Polis jaga teritori dia. Tapi bila digabungkan di bawah satu koman, hasilnya selepas 10 tahun, ternyata kawasan wilayah Timur Sabah terutamanya kembali ceria. Itu angka menunjukkan ketibaan pelancong. Itu walaupun tak mencapai tahap pra-COVID, tapi dari sudut tinjauan keselamatan umumnya sangat baik selepas 10 tahun. Jadi ianya success story. Dan APMM satu lagi contoh. Ianya merupakan gabungan lebih daripada 10 agensi. Sebelum daripada itu, yang sekarang ni kekal sebagai satu saja. Yang core-nya adalah Navy, tapi sekarang fasa Navy itu kita dah phase out dan sekarang ni adalah kekuatannya sendiri. Mengawal 590,000 kilometer persegi kawasan sempadan samudra, kita ada APMM. Wilayah Sabah, kita ada Eskom. Dan sekarang 141 pintu masuk rasmi negara. Kita harap agensi kawalan sempadan baru ini akan dapat memberikan impaknya. Beri masa, beri ruang dan tanggungjawab kita dalam Dewan untuk memberikan check and balance. Berikan fasilitasi dan saya optimis keupayaan agensi dan kerajaan mereka boleh melaksanakan sesuai dengan objektif yang kita gariskan. Logo dan pakaian seragam Ketereh siap. Kita dah siap dah. Warna kelabu apa semua nanti ya. Tapi bila kita buat roll out sepenuhnya nanti, insya-Allah dia agak menarik. Saya dah tengok. Ya, terima kasih banyak. La ilaha ilaha anta subhanaka inna kuntum minal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan dia tadi, ya saya persilakan Yang Berhormat Pihak Besar. Sudah? Sudah ya, dengan demikian, baik. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawapan lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Bertuah, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan
sehingga selesai senarai pembahas rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 yang akan diumumkan, dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 17 Oktober 2024. Terima kasih. Ada di Ketua saya menyokong. Baik. Masalahnya adalah usul yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat tadi hendaklah disetujui. Bagi Yang Berhormat yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR13 2024 Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat, terdapat senarai di dalam tangan saya ini, kalau diikut di sini sejumlah 59 orang Yang Berhormat akan berbahas. Dengan sedemikian, saya akan bacakan sebahagian dulu dan masa diberi adalah 5 minit walau bagaimanapun ditentukan oleh yang pengerusi yang mengerusikan majlis. Ya. Senarai tersebut adalah sebagai sebegini. Dimulakan pembuka tirai oleh Yang Berhormat Segambut, walaupun Yang Berhormat Segambut adalah frontbencher, tapi ia berucap sebagai Yang Berhormat Segambut. Ya. Diikuti dengan Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Paguh, Yang Berhormat Air Hitam, Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Muar, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Masjid Tanah, Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Selayang, Yang Berhormat Bengkalan Cepa, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Bangi, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Padang Besar, Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Sandakan, Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Kota Belut, Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Mas Gading, Yang Berhormat Jelutong. Baik, ini adalah Yang Berhormat yang 30 yang akan memulakan perbahasan. Tuan Yang di-Pertua nak bertanya saja. Saya menghormati hak Segambut. Cuma mungkin sedikit penjelasan. Jarang berlaku ahli kabinet mengasingkan dirinya sebagai ahli parlimen untuk berucap. Saya tak kata tak boleh. Saya cuma nak minta penjelasan daripada Yang di-Pertua. Yang Berhormat Indra Pakota, saya pun mula-mulanya agak skeptikal. Tapi saya went through 100 peraturan ini, tidak ada satu peraturan pun yang menghalang. Oleh dan sedemikian, memkuatkuasakan peraturan 43, 99, 99A, saya dengan ini membenarkan. Jika ada apa-apa yang hendak dipinda, I think jawatankuasa boleh dibajukanlah, ya. Okey, sedemikian saya mempersilakan pembuka tirai Yang Berhormat Segambut. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya menzahirkan ucapan tahniah kepada Menteri Dalam Negeri atas usaha dan inisiatif dalam meneruskan pengubalan pindaan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 dan seterusnya dibentangkan dalam bacaan kali kedua penggal ini. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya usaha meneruskan proses pindaan perlembagaan persekutuan ini telah dimulakan sejak Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Aziza binti Dr. Wan Ismail memegang portfolio Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2019. Antara asas utama pindaan ini ialah supaya wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar negara dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak mereka secara automatik sama seperti lelaki.
Kami menerima banyak aduan dan luahan para ibu dan suami yang tertekan oleh kerana isu dokumentasi anak-anak mereka yang lahir di luar negara. Sedangkan anak-anak ini adalah anak kepada warga negara Malaysia. Untuk makluman Dewan, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Segambut sahaja menerima 97 permohonan berhubung kewarganegaraan. Daripada jumlah ini, sebanyak 41 telah diluluskan, hampir 50%, 14 dengan status selesai. Dalam pada itu, 12 permohonan ditolak dan sebanyak 30 lagi permohonan sedang diproses. Kerajaan juga banyak menerima cadangan dan justifikasi yang kukuh daripada pakar perundangan dan perlembagaan serta pertubuhan bukan kerajaan berhubung keperluan dan kepentingan, pemberian status kewarganegaraan kepada anak-anak pemastautin tetap dan penurunan had umur permohonan 21 kepada 18 tahun. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga pernah menulis kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyudin bin Muhammad Yassin pada 2 April 2019 yang ketika itu Menteri Dalam Negeri, ini salinan suratnya, bahkan pernah mengadakan kunjungan hormat kepada beliau, boleh saya katakan bagi para ibu dan kanak-kanak di luar sana. Namun usaha ini tidak mendatangkan hasil, tiada perubahan atau sebarang tindakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa itu. Selepas langkah Sheraton pada Februari 2020, Pakatan Harapan kekal meneruskan usaha ini dan sebagai ahli Parlimen Segambut, saya telah bersama dengan Family Frontiers dengan izinnya berada di mahkamah dan beberapa sidang media dan program kesedaran bersama mereka. Menerusi pilihan raya umum ke-15, PRU 15, kedua-dua gabungan politik, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing menjadikan kewarganegaraan ini sebagai satu manifesto yang penting jika menang kuasa. Perkara ini telah sekian lama menjadi perjuangan yang disokong oleh banyak pertubuhan bukan kerajaan serta para ibu yang terkesan. Menteri Dalam Negeri hari ini bukan sahaja mempunyai kesungguhan politik, malah mempunyai kekuatan moral untuk membentangkan pindaan ini berbanding menteri-menteri sebelum ini. Namun untuk mendapat kesemua perkara yang diperjuangkan, kadang-kadang kita terpaksa bermula dengan langkah berani yang pertama. Inilah langkah yang berani tersebut. Jika tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sejak tahun 2018, saya telah mendengar jawapan 3 Menteri Dalam Negeri berhubung isu kewarganegaraan ini dan kesan kepada keluarga Tan Sri Muhyiddin, Hamzah dan kini Saifuddin. Bagai langit dan bumi sekiranya dibandingkan jawapan Saifuddin dengan yang sebelum ini. Boleh sebut nama penuh Saifuddin, ada 2 dalam Dewan ini. Semestinya Saifuddin Nasution. Terima kasih. Menteri Dalam Negeri kini telah meluluskan begitu banyak kes kewarganegaraan yang mempunyai impak terhadap golongan ibu dan anak mereka dan telah clear banyak backlog bertahun-tahun sebelum ini. Semuanya atas dasar simpati dan empati terhadap nasib dan masalah yang dihadapi, sama ada oleh atlet, permohonan atlet pun ramai, mahupun kanak-kanak. Satu demi satu permohonan dan aduan diteliti dan dipertimbangkan sewajarnya. Walaupun Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin menerima pelbagai tentangan dan tomahan di luar sana, beliau tetap meneruskan usaha murni ini demi masa depan anak-anak kita. Syabas dan terima kasih tidak terhingga kepada Kerajaan Perpaduan sejurus memikul tanggungjawab sebagai kerajaan untuk rakyat, terus bekerja dan meneruskan usaha ke atas pindaan perlembagaan persekutuan ini. Terima kasih kepada Family Frontiers dan peguam mereka, Prof. Gurdial Singh, semua NGO, ibu-ibu dan ahli keluarga yang terlibat serta penjawat awam yang bertungkus lumus bekerja keras untuk menghasilkan pindaan ini. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, mantan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Wanita yang telah memperjuangkan isu ini. Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy binti Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Othman yang merupakan pengerusi jawatan kuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat dahulu dan konsisten sehingga sekarang Menteri Undang-Undang memperjuangkan isu ini, dan kini jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Yeo Bee Yin Puchong, pemimpin parti, Majlis Raja-Raja, media dan semua ahli parlimen yang sentiasa meneruskan perjuangan ini tanpa mengira sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Saya akui pindaan ini mungkin tidak sempurna 100%, namun kerajaan Madani mempunyai kesungguhan politik,
political will dengan izin untuk melakukan reformasi, menunaikan janji dalam manifesto, memperbetulkan kesalahan dan berhentikan ketidakadilan terhadap para ibu dan anak-anak mereka selama bertahun-tahun ini. Komitmen untuk meminda perkara 19 merupakan komitmen utama Kerajaan Perpaduan. Ini telah dibuktikan semasa kerajaan membawa usul pindaan dan juga telah dihantar ke jawatan kuasa pilihan untuk dikaji dan mendapatkan pandangan semua ahli parlimen. Dengan pindaan ini, kita semua boleh pulang kepada keluarga masing-masing dan dengan bangganya memberitahu kepada anak-anak perempuan kita bahawa saya sebagai ibu ataupun ayah yang terlibat dalam penggubalan undang-undang ini serta berjaya memberikan hak wanita dalam memberikan kewarganegaraan. Tuan Yang di-Pertua, saya sebagai ahli parlimen yang sentiasa dekat dengan rakyat dan keluhan mereka berhubung isu ini, sememangnya dari semasa ke semasa cuba bergerak bersama rakyat dan pertubuhan bukan kerajaan. Pindaan ini merupakan satu naskah yang holistik. Tiada ruang penolakan berdasarkan perundangan dan garis panduan sekiranya seseorang itu mencukupi syarat dan kelayakan. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan semua ahli yang berhormat kerajaan dan pembangkang atas kefahaman bersama. Saya difahamkan dalam jawatan kuasa pilihan ramai ahli wanita daripada golongan pembangkang juga telah bersama pengerusi kita yang berhormat Yobi Yin untuk memberikan maklum balas kepada kerajaan. Dan akhir sekali, pindaan ini melangkaui politik dan kepartian. Saya benar-benar berharap semua ahli parlimen akan hadir dan menyokong pindaan ini dan bukan dengan sengaja berkecuali ataupun cuba menggagalkannya. Ini kerana memandangkan populasi wanita melebihi 50%. Kegagalan ahli-ahli yang berhormat untuk menyokong pindaan ini tentunya akan diingati oleh mereka menjelang PRU yang akan datang. Sekian, terima kasih. Segambut menyokong usul. Terima kasih Yang Berhormat Segambut. Berikut saya persilakan Yang Berhormat Kota Baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil kesempatan mengucap terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk saya turut sama membahaskan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2024 khususnya berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, sebagaimana yang Segambut sebut tadi, bukan Henayo, Segambut. Dia kata ini adalah usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini. Saya juga ucap tahniahlah. Tapi tidak boleh dinafikan usaha telah dibuat sejak kerajaan dulu. Masa saya di dalam Bahayu dan juga Masjid Tanah, mungkin akan jelaskan apa yang telah dibuat oleh kerajaan dulu tapi belum sempat dibentangkan. Apa pun tahniah Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini mempunyai identiti. Seorang manusia, identiti dia adalah kad pengenalan ataupun pasport. Manakala sebuah negara, identiti dia adalah perlembagaan. Oleh sebab itu, perlembagaan sesebuah negara itu dianggap sebagai badan atau body, manakala elemen penting dalam perlembagaan itu ialah kewarganegaraan. Ianya dianggap sebagai jantung ataupun heart. Satu kata-kata yang menarik berbunyi Constitution together with citizenship is not a mere legal document. It is a vehicle of life. And its spirit is always the spirit of age. Itu menunjukkan betapa pentingnya Constitution yang mempunyai peruntukan jelas terhadap di dalamnya adalah kewarganegaraan. Di negara kita Malaysia, sebagaimana kita maklum, apabila negara mencapai kemerdekaan, telah ditugaskan kepada Suruhanjaya REIT atau REIT Commission untuk merangka dan mendraft perlembagaan sebelum kita mencapai kemerdekaan. Dan di dalam perlembagaan yang didraft oleh Suruhanjaya REIT ini terdapat satu bahagian yang utama, yang penting, iaitu bahagian 3 Roman Capital yang bertajuk kewarganegaraan, mempunyai peruntukan perkara 14 sehingga 31. Banyak, lebih kurang 16 atau 17 peruntukan di situ. Menunjukkan kewarganegaraan ini adalah cukup penting, khususnya perkara 14 kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang, perkara 15 melalui pendaftaran yang dibaca bersama dengan bahagian 1 dan 2 di dalam jadual kedua perlembagaan ini. Saya ingin menyatakan bahawa kewarganegaraan adalah satu anugerah yang amat besar kepada seseorang rakyat di sebuah negara
Lantas ianya adalah satu perkara yang mahal dan tidak boleh diberikan secara mudah atau sembrono ataupun secara longgar. Oleh sebab itulah saya memetik ucapan Yang Berhormat Menteri sendiri semasa membentangkan rang undang-undang ini pada 27 bulan 3 tahun 2024 mengatakan bahawa Majlis Raja-Raja setelah memperkenankan cadangan ini telah menzahirkan bahawa taraf warga negara adalah anugerah tertinggi yang diperuntukkan dengan jelas oleh undang-undang tertinggi negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan, dan oleh itu ianya mesti mempunyai elemen kawalan di dalam sesuatu pindaan yang hendak dibuat terhadapnya. Dan begitu juga pada 21 dan 22 Februari 2024 disebut oleh Yang Berhormat Menteri ketika mengangkat rang undang-undang ini dalam Majlis Mesyuarat Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja memberikan perkenan dengan penzahiran agar pemberian taraf warga negara perlulah disertai dengan syarat-syarat yang ketat dan bertanggungjawab. Jadi begitulah pentingnya soal kewarganegaraan ini, dan oleh itu saya ingin menyentuh dalam perbahasan saya mengenai elemen-elemen kawalan yang ada dan perlu ada di dalam pindaan ini. Yang pertamanya, kita sudah tahu perkara 159 yang bertajuk meminda perlembagaan. Dalam perlembagaan ini telah disebut dengan jelas sesuatu pindaan perlembagaan, tak kiralah pasal berapa ataupun perkara berapa, mestilah dianggap diluluskan dengan sokongan undi ahli parlimen tidak kurang daripada daripada 2/3 jumlah bilangan ahli parlimen. Dan yang penting lagi ialah 1595. Perkara 159 pasal 5 menyebutkan rang undang-undang yang melibatkan perlembagaan, melibatkan kewarganegaraan, iaitu bahagian 3. Tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan daripada Majlis Raja-Raja. Ini adalah satu elemen kawalan yang penting dalam soal perlembagaan dan kewarganegaraan. Yang ketiga, terdapat dalam pindaan dalam rang undang-undang ini, pindaan terhadap perkara 18 dengan memasukkan perkara 18A, yang mana warga negara yang mendapat kewarganegaraan di bawah umur 18 tahun, bila sampai umur 18 tahun, dalam tempoh 48 bulan, mereka perlu mengangkat sumpah taat setia mengikut jadual pertama yang ada dalam perlembagaan, dan jika sekiranya tidak akad sumpah dalam tempoh 18 hingga 22 tahun umurnya, maka ianya terhenti menjadi seorang warga negara. Persoalan yang saya nak bangkitkan, Yang Berhormat Menteri boleh jelaskan apakah mekanisme kawalan untuk memastikan mereka yang mendapat kewarganegaraan sebelum berumur 18 tahun, bila cukup 18 tahun dan sampai umur 22 tahun itu, mereka mengangkat sumpah. Umum mengetahui dalam negara kita ada warga negara kita yang urusan-urusan rasmi tidak menggunakan kad pengenalan. Mereka menggunakan pasport antarabangsa. Jadi tidak boleh dikesan di situ sama ada mereka ini telah mengangkat sumpah atau tidak. Yang sepatutnya mereka ini sudah ceases, sudah terhenti menjadi seorang warga negara. Kota Baru. Indra Mahkota. Okay. Adakah Kota Baru bersetuju kalau memanjangkan persoalan kepada Yang Berhormat Menteri supaya selain daripada isu kawalan, ia juga harus diseimbangkan dengan perkara seperti prinsip hak untuk ialah hak seorang anak untuk menjadi warga negara. Maksud saya ialah keseimbangan antara kawalan dan prinsip-prinsip yang contemporary. Ya, saya setuju masuk sebagai sebahagian ucapan saya. Saya rasa Menteri pun dah sebut perimbangan, the balance antara perkara itu. Yang ketiga perlu disebut juga pindaan, saya ucap tahniah, pindaan Seksyen 3 Seksyen 33 dalam jadual kedua bahagian 2, anak seorang warga negara yang lahir di luar Malaysia tapi tidak bermaslahatin di Malaysia bukan menjadi seorang warga negara mengikut kuasa undang-undang. Itu kawalan. Satu lagi perkara yang saya nak minta penjelasan, iaitu pindaan kepada perkara 15.1C yang ada dalam muka surat 2 dalam Blue Bill ini, iaitu
C, yang mana dikatakan seseorang yang nak memohon menjadi warga negara mengikut pendaftaran 15 mestilah memuaskan hati kerajaan persekutuan. Dalam konteks ini Menteri Dalam Negeri lah, ya, bahawa dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Jadi persoalan saya gunakan, apakah mekanisme yang digunakan ataupun apakah kaedah digunakan oleh KDN untuk menentukan dan memuaskan hati pihak kerajaan bahawa pemohon ini mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Adakah ianya memenuhi peruntukan perkara 152 yang mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kepada, ini seksyen yang penting, kepada anak yang dilahirkan di luar negara daripada salah satu, sama ada ibu atau ayahnya warga negara, menjadi warga negara. Adakah anak tersebut juga yang dilahirkan di luar negara, di Amerika, di England dan sebagainya, perlu mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu walaupun mereka ni tidak perlu memohon? Yang lahir itu, yang nak memohon jelas perlu mempunyai pengetahuan. Adakah yang lahir luar negara, mungkin dia layak dapat warga negara, tapi cakap Melayu pun tak boleh, cakap bahasa Melayu pun tidak boleh? Apakah itu juga termasuk antara syarat-syarat yang boleh diimpos kepada kes-kes yang seumpama itu? Mas Abid. Saya tak suruh berhenti. Tak suruh berhenti. Terima kasih, Tuan Muhammad. Jadi dalam hal ini saya merasakan bahawa kita melihat pindaan yang dibuat oleh pihak kerajaan dalam hal ini adalah satu pindaan yang okey. Satu pindaan yang cukup penting, dan jangan kata pihak pembangkang tidak mempunyai komitmen dalam perkara ini. Saya boleh membacakan antara manifesto PRU ke-15 Perikatan Nasional. Kami juga memasukkan satu fasal yang berbunyi memuktamadkan segera, segambut dengar, memuktamadkan segera kajian pindaan perkara 14(1)B Perlembagaan untuk kewarganegaraan anak yang dilahirkan oleh ibu berwarga negara Malaysia dengan suami warga negara asing di luar negara. Jadi perkara-perkara ini